Parit Sulong minta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan mengenai isu Pandora Papers yang telah timbul semula pada minggu lepas serta sejauh manakah siasatan dan tindakan susulan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM dilaksanakan. Terima kasih. Sila, Perdana Menteri. Itu yang betul. Kerana permasalahan Pandora Papers ni agak rumit dan kompleks. Saya mohon waktu sedikit untuk memberi penjelasan dan memberi ruang kepada rakan-rakan yang berhormat untuk mengemukakan soalan. Silakan. Kita telah bangkitkan isu ini agak lama sejak Global Financial Integrity Report tahunan, tapi dibangkitkan di Parlimen sejak 2010. Kemudian Panama Papers 2016 dan Pandora Papers 2017. Saya bangkitkan pada 2017, saya mohon Perdana Menteri ketika itu untuk mengambil tindakan kerana dengan laporan ratusan bilion dolar yang dikeluarkan daripada negara, bahkan kalau ikut GFI itu sudah mencecah trilion dolar Amerika, tetapi tidak ada siasatan yang berkesan. Pada masa itu Perdana Menteri memberi pengakuan untuk menembuhkan jatuh kuasa yang melibatkan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Bank Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan. Tetapi tindakan itu memerlukan tekad politik yang jelas. Tak banyak suara, termasuk Perdana yang berhormat, yang memohon supaya hal ini diambil tindakan secara serius. Dalam kerajaan terdahulu pun tidak ada tekanan daripada pemimpin-pemimpin politik dan seolah-olah ada keengganan untuk bertindak kerana ini melibatkan tokoh-tokoh besar negara. Pandora ini digunakan istilah kalau dalam mitologi Yunani, Olympian kepada Zeus. Zeus mengarahkan Pandora dan gadis ini kemudian diturunkan dengan syarat kotak Pandora itu jangan dibuka sama sekali. Secara kebetulan terbuka kotak Pandora dan terkeluar semua kejahatan yang teruk yang akan menimpa manusia. Itu sejarah Yunani Pandora. Tapi dalam laporan Pandora ini, saya katakan ia memerlukan tindakan politik. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah satu kompleks web yang canggih sekali menggunakan trust pada nama shell companies dari Singapura ke Bahamas ke Cayman dan tujuannya kebanyakannya adalah untuk mengelak dari bayaran cukai. Ada kegiatan-kegiatan sahih, itu sebab itu saya kata siasatan itu perlu. Ada orang berniaga dan dari luar negara, ada operasi yang di London, maka dia keluarkan dan simpan di Cayman Islands. Jadi sebab itu saya minta supaya badan-badan penyiasatan ingat dan kaji sumbernya. Apa dia masalahnya? Masalahnya umpamanya kalau seorang menyimpan akaun di Cayman Islands, $500 million Amerika. Soalan pertama, mengapa tidak mampu kita kesan dari bank negara? Apakah mereka yang sudah bayar cukai dari lembaga hasil dalam negeri? Apakah mereka telah lakukan apa-apa kegiatan jenayah, penyeludupan ataupun kes dadah? Itu juga melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Dan tentunya kalau ada wang-wang yang dipunggah dari rasuah yang besar. Saya lihat di negara kita hal ini berlaku. Dan jumlah itu sudah besar. Sebab itu arahan saya kepada
badan-badan ini ialah untuk teruskan siasatan dengan cukup rapi dan saya mohon Yang Berhormat dan rakan-rakan ahli parlimen yang 222 orang ini biar ambil satu sikap yang tegas. Jangan melindungi. Sebaik saja ada siasatan, terus dipertikai niat. Kalau ada bukti, ada fakta, maka tindakan diambil. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, maka itu boleh cabar sebagai penyalahgunaan kuasa ataupun dikatakan motif politik. Tetapi kalau wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan kemudian dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita, itu membawa porak-poranda dan malapetaka kepada negara. Sebab itu tindakan-tindakan diambil oleh semua badan-badan ini termasuk dengan mengambil kira beberapa langkah yang lebih canggih yang dilakukan. Umpamanya melalui Bitcoin untuk mengelak daripada transaksi wang tunai dan juga beberapa langkah lain, digital currency yang memerlukan kecanggihan di pihak PDRM Bank Negara, umpamanya di antara lain mempertingkatkan usaha dan program cyber security. Nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers itu mencecah 3,000 orang. Ada yang sahih, ada yang peniaga. Tetapi kita tumpu kepada tokoh-tokoh politik besar seperti mana saya sebut, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-menteri yang sebenarnya dipercayai menyalahguna kuasa mereka, memunggah kekayaan semasa mereka punya kuasa. Maka itulah cerita tentang Pandora Papers. Apa yang gejala di peringkat internasional? Kita lihat ini dah ada pendedahan, tapi tidak banyak negara yang punyai tekad politik mengarah tindakan dan siasatan yang rapi. Dan alhamdulillah, Malaysia adalah di antara negara yang telah memberi pengarahan yang cukup jelas supaya mengambil tindakan dan memberhentikan amalan budaya memunggah, merompak wang negara. Soalan tambahan, Pak Sulong. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma soalan tambahan saya adalah apakah langkah yang sedang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Keuangan untuk memastikan ketelusan dan accountability dalam industri keuangan terus dijaga, terutamanya yang terkait akaun luar pesisir dan tempat pelindungan cukai dan mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga boleh berkongsi di dalam Dewan ini apakah yang sedang dilakukan oleh kerajaan dalam menanangi kebimbangan dan memulihkan defisit keyakinan rakyat dan juga pelabur terhadap integriti dan ketelusan institusi keuangan Malaysia natijah daripada pendedahan Pandora Papers ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulong. Pertama, saya ucap terima kasih dan tahniah kepada badan-badan yang diberi tugas termasuk NFCC, PDRM, SPRM, BNM, LHDN dan Labuan FSA itu telah mengambil tindakan. Mereka beri laporan tentang kemajuan tindakan dan kesungguhan mereka telah mengenal pasti, malah ada yang sudah dipanggil ke agensi-agensi berkenaan LHDN dan SPRM menanyakan, memberi penjelasan tentang bank-bank yang ditubuh di luar negara, wang yang disimpan di sana, ratusan juta ringgit, dari mana sumbernya, itu sedang dalam siasatan dan saya puas hati dengan langkah-langkah yang telah diambil dan tanpa mengira dari puak mana harus ada tindakan yang tegas. Tetapi untuk mengekang dan menghalang tindakan itu berurusan, itulah sebabnya mengapa di Kementerian Kewangan kita telah pasti tetapkan supaya proses tender itu lebih telus. Amalan menggunakan peluang kononnya atas membantu Bumi Putra, maka disonglapnya wang ini tidak boleh diizinkan.
Saya nak jelaskan bahawa ada dasar untuk membantu Bumiputera. Boleh adakan tanda terhad di kalangan syarikat Bumiputera. Itu tidak menghalang. Tapi tidak boleh digunakan alasan membantu Bumiputera untuk meminta syarikat-syarikat itu memberi wang kepada peribadi atau parti seperti mana amalan yang telah berlaku sebelum ini. Dan saya beri jaminan kepada Yang Berhormat Perik Sulong, amalan ini dihentikan bukan saja oleh Kementerian Kewangan, tapi kementerian lain yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri. Terima kasih. Soalan sebelah kiri.